merupakan satu usaha daripada pihak kerajaan untuk kita sama-sama memakmurkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Abu Lais As-Samarkan meriwayatkan dengan sanadnya daripada Safiyah binti Jahsy berkata baginda Nabi SAW bersabda, "Asy-syaitanu yajri min ibni Adam majrad dam." Kan? Yang bermaksud sesungguhnya syaitan itu berjalan di dalam tubuh anak Adam mengikuti aliran darah. Asy-syaitanu yajri min ibni Adam majrad dam. Syaitan ni duduk dalam tubuh kita ni mengikut aliran darah yang ada dalam tubuh kita. Sebab tu apabila kita membaca surah An-Nas, kan, Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung daripada Tuhannya manusia, kan. Sebab tu kita sebut Qul a'udzu birabbin nas, kan. Kalimah ta'awuz, kita mohon berlindung daripada bisikan syaitan, kan. Kadang-kadang sebelum kita mulakan sembahyang, kita baca surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Kita minta supaya Allah lindungi kita dalam ibadat kita daripada gangguan syaitan. Nah, sepanjang solat kita, sepanjang solat kita, kan. Tu sebab tu lepas solat kita istighfar. Kenapa kita istighfar tadi? Lepas solat tadi kenapa kita istighfar, tuan-tuan? Sudah solat kita istighfar, kan. Kenapa kita beristighfar? Sebab pertamanya kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala kalau ibadat yang kita lakukan tadi itu tidak menepati sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Tak ikut standard tak? Sembahyang kita ni agak-agaknya ikut standard tak? Sembahyang tadi 3 rakaat tadi kita sembahyang maghrib tadi, agak-agaknya khusyuk tak kita? Agak-agak masa sembahyang kita tadi tu, kan, kita tak ingat dunia ke? Ke masa Allahu Akbar tu ingat dunia, kan? Allahu Akbar ingat kunci kat mana, kan? Nampak tak? Sebab tu kita sentiasa menjauhkan diri kita daripada bisikan syaitan. Kita minta berlindung. Sebelum sembahyang kita minta Allah jauhkan kita daripada syaitan. Lepas sembahyang kita minta ampun dosa kepada Allah SWT. Bimbang takut solat-solat yang kita buat ni Allah tak terima. Kaya kita, tergoda kita dengan bisikan syaitan, kan, dalam solat kita ni, kan. Syaitan goda kita, syaitan waswaskan kita. Sebab tu syaitan ketika kita solat ni dia ganggu kita, dalam melakukan ibadat solat ni dia ganggu kita, kan. Macam mana dia ganggu kita sehingga kita terlalai dalam melakukan ibadat, kan. Dalam sembahyang, dalam qiyam kita, dalam rukuk kita, dalam sujud kita, kita dilalaikan dengan urusan-urusan dunia. Kita dilalaikan dengan dilambat-lambatkan untuk melakukan solat. Itu semua bisikan-bisikan syaitan, kan. Dah masuk azan, relaxlah dulu, kan. Tengok-tengok sinetron pula, cerita best, kan. Waktu maghrib cerita best, kan. Layang TV dulu, gagal kita, bisikan syaitan. Dalam sembahyang kita terlalai juga. Sebab tu lepas solat tadi imam istighfar, kita sama-sama istighfar. Moga-moga Allah ampunkan dosa kita di atas kekurangan ibadat solat kita tadi tu, kan. Ada khayalan, ada bisikan-bisikan syaitan yang mempengaruhi kita, kita minta ampun supaya Allah ampunkan dosa. Kegagalan kita untuk melakukan ibadat paling sempurna kepada Allah SWT, kita minta Allah ampunkan kekurangan kita dalam ibadat. Sebab tu kita beristighfar lepas solat, kan. Jadi kenapa kita mulakan sesuatu dengan ta'awuz? Kita mohon supaya Allah lindungi kita daripada bisikan-bisikan syaitan. Sebab tu dalam surah An-Nas ni, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia, malikin nas, raja pada sekalian manusia, kan. Ilahin nas, Tuhan kepada sekalian manusia,
Tak. Daripada apa? Kita minta berlindung kepada Allah SWT daripada apa? Daripada bisikan syaitan, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisik-bisikkan hati kita. Sebab tu apabila kita mengingati Allah SWT, syaitan akan mundur, lari, kan? Tapi bila kita lalai, syaitan akan berada dalam tubuh kita, kan? Dalam darah kita. Sebab tu dia sebut yang berbisik-bisik dalam hati, dalam perasaan manusia, daripada kalangan golongan jin dan manusia. Ia maju bila tidak ada zikir, ingatan kepada Allah, kan? Ni dia boleh menguasai kita. Syaitan ni boleh menguasai kita apabila tiadanya zikrullah, tiada zikir pada Allah SWT. Kan dia menjauhkan diri bila kita mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala, kan? Bila kita mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW bersabda, "Bu'istu da'iyan wa muballighan wa laisa illa ya minal hidayah." Nabi SAW, aku diutuskan untuk menyeru kepada manusia dan menyampaikan ajaran agama Allah SWT, kan? Nabi diutuskan untuk menyampaikan risalah, mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Nah, tapi kata Nabi SAW, "Wa laisa illa ya minal hidayah." Tapi aku tidak boleh memberi hidayat. Hidayat milik Allah. Kita ajak orang, kita ajak orang buat baik, kita ajak orang masuk Islam, orang tak terima Islam, kan? Hidayat milik Allah. Kita ajak orang buat baik, orang tak nak ikut, kan? Tugas kita mengajak dan menyeru. Bagi Nabi SAW, tugasnya menyampaikan risalah Allah. Hidayat milik Allah, kan? Hidayat milik Allah. Kita pun sama. Hidayat milik Allah. Jadi setiap kebaikan tanggungjawab kita untuk mengajak, untuk menyeru kepada kebaikan. Begitu juga kata baginda Nabi SAW, "Wa khuliqa iblis muzayyinan." Kan? Iblis ni tugasnya bisik-bisik, membisikkan keburukan, membisikkan kejahatan, membisikkan maksiat, membisikkan melakukan perkara dosa. Muzayyinan. Wa laisa ilahi minad dhalalati syai'an. Tapi iblis tidak dapat menyesatkan manusia, kan? Cuma dia dapat bisik-bisik, kan? Bisik-bisik untuk kita melakukan kejahatan, berbisik-bisik untuk melakukan maksiat dan dosa. Sebab tu iblis hanya membayangkan kelazatan dan bagusnya maksiat, kan? Sebab tu benda-benda yang seronok ni, benda-benda yang lazat ni, benda-benda yang disukai oleh hawa nafsu, itulah menjadi bisikan iblis untuk kita, bisikan syaitan untuk kita. Wahab bin Munabih berkata, Nabi Yahya bin Zakaria AS bertemu dengan iblis. Ini kisah Nabi Allah Yahya AS bertemu dengan iblis. Maka Nabi Yahya bertanya kepada iblis tentang tabiat anak Adam, kan? Tentang kita, tentang anak Adam ni, kan? Iblis ni mendatangi para nabi dan rasul, kan? Begitu juga iblis mendatangi Nabi Muhammad SAW, kan? Begitu juga iblis mendatangi Nabi Musa AS. Bagaimana kisah Nabi Allah Yahya didatangi oleh iblis? Maka ditanya oleh Nabi Allah Yahya, kan, bagaimana kamu menguasai anak Adam? Macam mana iblis ni dia tengok anak Adam ni, macam mana dia tengok tabiat anak Adam ni, bagaimana dia dapat menguasai? Kata iblis, ada tiga jenis golongan anak Adam, ada tiga jenis golongan manusia. Yang pertama kata iblis, sebahagian daripada mereka seperti kamu tidak dapat kami pujuk, mereka telah terpelihara, maka kami tidak berdaya terhadap mereka. Kata iblis, ada golongan manusia yang aku tak boleh goda. Siapa yang tak boleh goda? Kita kacang je tak? Mudah je syaitan goda kita ni, tak? Sebab tu kadang-kadang ada dosa yang kita buat, ada maksiat yang kita buat, tak? Ada kesalahan yang kita buat,
kan? Kita mudah je kena goda lah. Tapi kata Iblis, ada golongan manusia yang aku tak dapat goda dia, dan dia terpelihara, dia terselamat, kan? Siapa? Para Nabi dan Rasul seperti kamu, kan? Seperti Nabi Yahya AS, itu selamat. Nabi selamat daripada dosa, selamat daripada bisikan Iblis, selamat daripada godaan Iblis. Dan kata Iblis, ada golongan yang kedua. Apa dia golongan yang kedua? Dan golongan yang kedua ini, di tangan kami bagaikan bola dipermainkan oleh anak-anak, dan mereka sudah tidak menyibukkan kami lagi, sebab hawa nafsunya sudah cukup untuk menyesatkan mereka. Ni golongan manusia yang kedua. Iblis kata, tak payahlah, kan? Kira aku goyang kaki je lah, kan? Tak payah susah-susah nak buat kerja. Sebab apa? Memang ada dah golongan manusia ni memang menyesatkan diri dia sendiri. Dia memang telah mengikut hawa nafsu, hidup dia ikut hawa nafsu dah, kan? Dia suka buat jahat, kan? Dia suka hina orang, dia suka kata kat orang, dia suka viral keburukan orang, kan? Dia suka cari sensasi cara macam tu, kan? Memang tak boleh buat apa dah ni, kan? Dia tak payah usaha dah untuk membisik-bisikkan kejahatan dan maksiat, sebab dia telah melakukan kejahatan dan telah melakukan maksiat. Dia sendiri dah buat jahat dah. Jadi Iblis boleh penceng dah, tak payah susah-susah dah nak goda, nak pujuk, kan? Jadi golongan yang macam ni, kata Iblis, umpama budak-budak mempermainkan bola, kan? Nak sepak, nak tendang, nak terajang, senang je, macam bola dah, tak boleh buat apa dah, kan? Tendang lah, kena sepak lah. Inilah golongan manusia yang kedua, yang hidupnya dipenuhi dengan mengikut hawa nafsu, dengan membuat dosa dan maksiat. Jadi golongan macam ni tak ada masalah bagi Iblis dan syaitan, kan? Tak payah goda dah, memang dia sendiri telah melakukan dosa. Dan yang ketiga, kata Iblis ni, golongan yang ketiga yang paling berat. Golongan yang macam mana? Tengok tuan-tuan, puan-puan rahmati Allah. Golongan yang ketiga ni siapa? Golongan yang pertama tak masuk dah kita, Nabi-Nabi dan Rasul, kan? Golongan yang kedua, golongan yang buat maksiat tak henti-henti ni, kan? Hidup dalam maksiat dan dosa. Yang ni syaitan pun okey dah, bebas dah, kan? Tak payah susah-susah nak goda. Tuan-tuan puan-puan, alhamdulillah tak masuk juga dalam golongan ni, insya-Allah, kan? Kita bimbang kita termasuk golongan yang ketiga ni, yang paling berat. Berat juga. Golongan yang macam mana golongan yang ketiga ni? Iaitu Iblis memujuk sehingga mereka melakukan maksiat dan dosa, memenuhi hajat Iblis. Kemudian mereka membaca istighfar dan minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga rosak semua usaha kami, kan? Jadi yang ni yang Iblis kecewa. Golongan manusia yang ketiga, kita lah ni tuan-tuan, golongan manusia yang ketiga ni, kan? Golongan manusia yang ketiga ni, ada kalanya dia buat dosa, ada kalanya dia buat baik, ada kalanya dia buat jahat, ada kalanya dia melakukan kebaikan. Kita lah ni, tak? Ada kala kita buat baik, ada kala kita tolong orang, kan? Ada kala kita nafkahkan, kita infakkan harta kita masuk tabung masjid, betul? Ada kala kita tolong orang, bantu orang susah, kan? Alhamdulillah, kan? Tapi ada kalanya kita melakukan dosa, tapi kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kalau kita solat 5 waktu sehari semalam, kan, paling kurang 5 kali sehari semalam kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mohon Allah ampunkan dosa-dosa kita. Jadi kecewa Iblis. Sebab apa? Sebab apabila kita beristighfar, apabila kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah terima pengampunan dosa, kan? Tadi imam kita baca tadi, kan, ud'uni istajib lakum, berdoalah kepadaku, nescaya aku akan kabulkan permintaan kamu. Jadi kita sebagai anak Adam ada melakukan dosa. Kullu ibnu Adam khata'un, setiap anak Adam melakukan dosa.
Kan, wa khairul khata'um tubu ilallah, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan, orang yang melakukan dosa, mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga dengan taubat tadi Allah ampunkan dosa kita. Sebab tu tadi saya sebut lepas solat kita beristighfar. Kenapa kita beristighfar? Moga Allah ampunkan dosa-dosa kita, moga Allah ampunkan kekurangan kita dalam melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kecewa iblis. Dah usaha-usaha kita buat jahat, kita buat dosa, lepas tu kita minta ampun, maka Allah ampunkan dosa kita. Jadi yang inilah yang iblis berusaha, tapi dia tidak berputus asa. Begitulah juga kita, kan? Jangan sampai kita melupakan istighfar kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala setiap masa. Ketika diperlihatkan dari manakah syaitan dapat menguasai anak Adam. Macam mana syaitan dapat menguasai anak Adam? Yang pertama daripada sifat tamak, rakus. Kan, sifat tamak. Kan, kita hidup kita ni kan, tak puas hati tak? Tak puas. Kan, daripada tak ada rumah dapat rumah, daripada rumah kecil nak rumah besar, kan? Daripada tak ada kereta dapat kereta, daripada ada kereta nak dapat kereta mewah pula, kereta besar pula, kan? Lepas tu dah ada rumah, ada kereta, nak ada ladang pula, kan? Nak kaya lagi, kan? Macam mana? Itulah kita, kan? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kamu dileka-lekakan, dilalaikan dengan mengumpul-ngumpul harta. Sampai bila? Hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu masuk ke dalam liang kubur. Allahu akbar, tuan-tuan. Kan, sampai kita masuk dalam kubur. Kan, kita ni suka kepada harta tak? Ke tuan-tuan tak suka harta? Kan? Tu tak, puan-puan? Kita ni suka tak harta? Tak ada orang tak suka harta tak? Suka harta. Tapi jangan sampai kita dilekakan dengan ketamakan, rakus, kan? Jangan sampai kita rakus, kan? Jadi macam mana kita nak patahkan, kita nak patahkan ni, nak hilangkan perasaan rakus ni, nak hilangkan perasaan tamak ni macam mana? Maka kita kena ingat dengan janji Allah, dan hendaklah kita bersifat qanaah. Kan kita tahu bahawa dalam kehidupan kita ni qada dan qadar untuk Allah, yang Allah tentukan untuk kita. Jodoh pertemuan Allah dah tetap dah untuk kita, kan? Siapa pasangan kita, isteri yang kita ada sekarang lah, suami yang kita ada lah, kan? Itulah pasangan kita, jodoh kita. Rezeki di tangan Allah, rezeki yang kita miliki sehingga hari ini, sehingga umur kita sekarang ni, apa yang kita dapat, itulah rezeki yang Allah kurniakan untuk kita. Usaha yang kita buat selama ni, itulah rezeki kita, kan? Yakin dengan rezeki Allah, kan? Berpada dengan rezeki yang Allah kurniakan kepada kita. Kalau kita boleh terima, kan, qada dan qadar Allah, maka kita tidak akan sibuk untuk menjadi orang yang rakus, kan? Tapi janganlah sampai kita langsung malah untuk memajukan diri, kan? Orang kaya banyak kelebihan. Sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum kaya-kaya. Sayyidina Uthman orang yang kaya, kan? Sayyidina Abu Bakar pun orang kaya yang membelanjakan habis semua hartanya pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kekayaannya digunakan untuk agama Allah, subhanallah, kan? Tengok kaya, kan? Sayyidina Abu Bakar habis sudah harta dia bagi pada Rasulullah, kan, untuk agama Allah SWT. Kata baginda Nabi SAW, wahai Abu Bakar, apa lagi yang ada pada kamu? Kata Sayyidina Abu Bakar, Allah dan Rasulnya, subhanallah. Habis harta. Sebab tu ketika anaknya berkahwin, anaknya bernikah, kan, ketika Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkahwin dengan baginda Nabi SAW, dia pakai pakaian pengantin dalam keadaan bertampal. Tuan-tuan boleh bayang tak, kan? Macam mana orang yang kaya raya, Sayyidina Abu Bakar ni orang yang kaya raya, kan? Tapi membelanjakan semua hartanya pada jalan Allah SWT. Okay, maknanya kaya tapi memberi manfaat, subhanallah. Yang ni kita nak,
kalau kita kalau tuan-tuan, puan-puan, kita ni orang kaya, kan, manfaatkan harta kita untuk jalan Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Sayyidina Uthman orang yang kaya raya, kan, menginfakkan hartanya, beli tanah, kan, beli telaga, untuk keperluan orang ramai, kan, digunakan sampai hari ini, subhanallah, kan. Orang kaya. Abdul Rahman bin Auf orang yang kaya raya, kan, dengan kekayaan dapat memajukan agama Allah, dapat memakmurkan agama Allah, dapat memanfaatkan kekayaan untuk agama Allah, alhamdulillah, kan. Tapi jangan sampai tamak dan rakus ni sehingga menyebabkan kita termasuk dalam firman Allah tadi, jangan sampai kamu dilalaikan, dilekakan dengan mengumpul harta, kan. Sampai bila? Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam liang kubur, kan. Waliyazubillah. Okey. Yang kedua, bagaimana syaitan dapat menguasai anak Adam. Okey, selain daripada sifat tamak, yang keduanya, apabila anak Adam panjang angan-angan, panjang cita-citanya, kan, panjang angan-angan, banyak cita-cita macam-macam, tak? Semua orang ada cita-cita, kan, tapi cita-cita yang macam mana? Jadi orang yang panjang angan-angan ni macam mana nak mengatasinya? Kalau kita termasuk dalam golongan yang panjang angan, macam mana nak mengatasinya? Maka atasilah panjang angan-angan ini dengan mengingati mati. Mengingati mati. Tak, kita berangan banyak-banyak tak payah, kan. Apa lagi kita nak berangan, kan. Tengok umur kita dah 50 tahun dah, tengok umur kita 60 tahun dah, tak payah angan-angan lah. Tak payahlah nak fikir angan-angan. Nak rumah besar lagi, kan, nak rumah bertingkat-tingkat lagi, nak naik tangga pun dah tak larat dah, kan. Tak payahlah angan-angan, kan. Matikan angan-angan kita dengan mengingati mati. Sebab apa? Sebab apa? Dengan mengingati mati, orang yang mengingati mati akan segera melakukan kebaikan. Orang yang mengingati mati akan ada sifat qanaah, kan. Orang ingat mati ni, Allah kurniakan dalam diri dia ada sifat qanaah, kan. Orang ingat mati ni, dia akan segera melakukan kebaikan, dia akan segera bertaubat, kan. Jadi dengan mengingati mati akan mematikan angan-angan, akan mematikan panjangnya angan-angan kita, kan. Betul tak, tuan-tuan? Tak? Tua semua dah kita ni, tak? Tak? Ustaz pun tua dah. Kan? Depan-depan ustaz ni, kan, Allahu Akbar, kan. Orang kata apa, nak berubah umur 40 tahun tak? Tak berubah juga 40 tahun, susah dah lah, kan. Kan, kalau kita tak dapat capai impian kita 40 tahun, kita berusaha tak dapat, tak payah dah lah, kan. 40 tahun dah berusaha tak dapat, tak payah dah, kan. Fikirlah, kan, duk fikir pula usaha kita untuk akhirat, kan. Jadi dengan mengingati mati akan mematikan angan-angan kita. Dan yang ketiga, iblis akan menguasai kita, syaitan akan menguasai kita daripada keinginan untuk beristirahat dan nikmat. Nak rehat je tu, tuan-tuan, nak rehat je. Ini masalah besar kita ni, nak rehat, kan. Nak rehat, tak nak susah-susah, tak nak berat-berat, kan. Kalau boleh malam nak tidur je, tak nak bangun qiyamul lail, kan. Weh, seronok istirahat ni. Payah, tuan-tuan. Nak istiqamah kita bangun setiap malam, ya Allah, payah. Sebab memang kita suka rehat, kan. Kalau boleh gaji kita dapat, tak payah kerja. Betul tak, tuan-tuan? Duduk saja-saja, masuk gaji bulan-bulan. Ada orang nak bagi gitu? Tak ada, tuan-tuan, kan. Tak ada orang nak bagi. Maknanya seronoknya kita duduk rehat-rehat, dapat duit atas dunia, kan. Duduk rehat-rehat, dapat nikmat. Kita nak gitu je, kan. Tak ada, kan.
Sebab kita hidup sebagai hamba Allah ni ada ujian, kan. Sebab tu iblis akan menguasai kita, syaitan akan menguasai kita dengan keinginan untuk kita istirahat je, relax je, kan. Tak payahlah sembahyang banyak-banyak, kan. Tak payahlah sembahyang sunat-sunat lagi. Dah cukup dengan sembahyang fardu je, kan. Macam kita tahu kelebihan solat zuhur, kan. Istimewa orang yang solat zuhur, solat sunat zuhur sebelum qabliyah dan ba'diyah tu, kan. Kita semua tahu tak, tapi nak istiqamah 4 rakaat sebelum, 4 rakaat selepas tu, payah tak tuan-tuan? Sudah sembahyang zuhur cukup kan. Sebelum sembahyang zuhur biarlah dulu, kan. Subhanallah, kan. Sebab tu kita suka rehat, kan. Ibadat kita yang wajib je kita buat, betul. Sempurnakan yang wajib dah. Nak buat yang tambahan tak ada lah. Okey. Nak habis lagi tahu. Okey, jadi jadi kita suka duduk rehat, kan. Suka rehat, kan. Malas kita untuk melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay. Jadi itu cara syaitan menguasai kita, kan. Tunggulah nanti tua baru nak buat ibadat. Dah tua tak larat dah, kan. Dah tua dah tak larat dah, kan. Nak buat ibadat pun dah tak larat dah, kan. Jadi itu bisikan syaitan. Jadi macam mana kita nak atasi dia? Macam mana kita nak atasi dia? Hendaklah kita mengingati beratnya hisab, kan. Ingat tentang hisab Allah di akhirat nanti, tuan-tuan. Ya Allah, kan, beratnya hisab Allah. Banyak tak amal yang kita buat ni, kita nak rehat sangat ni, kita nak suka rehat-rehat ni, nak relax-relax ni, banyak tak amal kita buat. Berapa banyak kita buat ibadat kepada Allah SWT dalam satu hari. Kita ada masa 24 jam satu hari, kan. Sembahyang kita yang wajib 5 waktu sehari semalam. Satu solat berapa minit satu solat? Berapa minit je satu solat? 10 minit ada. 10 minit, kan. Letaklah 15 minit, kan. Kalau 5 waktu berapa? 15, 30, 90, 100 105 minit. 105 minit sejam lebih sikit dah. Sejam lebih je kita dalam satu hari, tuan-tuan. Dalam satu hari kalau kita kaji, kita tengok diri kita, kan. 1 jam daripada 24 jam, 23 jam lagi pergi mana? Tidur separuh, kan. Tidur separuh, habis, kan. Habislah 8 jam tidur, kan. Tinggal lagi 15 jam. 15 jam tu duduk berhibur, duduk bersukaria, kan. Habis masa dah. Lepas tu makan pun banyak juga, kan. Makan lama masa, kadang-kadang makan lebih banyak masa daripada sembahyang. Tak, sembahyang 15 minit, makan setengah jam sampai sejam. Makan sembang, makan sembang dah. Lama. Lepas tu habis masa pula pergi tandas. Dah makan kenyang, makan banyak, tandas lah, kan. Tu ada kajian tu. Ada kajian, kan. Banyak masa kita habis masa tidur. Lepas tidur makan. Lepas makan masa duduk tandas, lama masa. Tu tak masuk lagi orang yang jenis lama duduk kat tandas, kan. Banyak. Habis tu dalam masa 24 jam, 1 jam je ibadat kita pada Allah SWT. Daripada 1/24 jam, kalau kita kira, tuan-tuan, layak tak kita masuk syurga dengan ibadat yang kita buat? Layak tak, tuan-tuan? Gagal kita, kan. Termasuk ustaz lagi berat, cakap lebih, tak? Daripada 24 jam tu, 1 jam daripada 24 jam, Allahu Akbar,
Yang tu je kita buat ibadat kan. Itu pun belum masuk lagi dengan khayalnya, dengan tak khusyuknya kan. Tak masuk lagi tu. Kadang-kadang Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dah siap dah sembahyang. Dah. Kalau 1 daripada 24, kira matematik mudah, 1, 24, fail, gagal. Dah. Tak lulu. Kita masuklah sekolah mana pun 1, 24 gagal. Tak, gagal. Macam mana kita layak dapat masuk syurga Allah SWT dengan ibadat kita yang sedikit. Sebab tu kenapa kita kena banyak berehat kan. Sebab tu Iblis suka kita rehat-rehat. Iblis suka kita nikmati sesuatu dengan santai-santai je kan. Tak payah susah-susah, senang-senang je. Banyak beristirahat je kan. Tapi hakikatnya untuk mendapat syurga Allah bukannya mudah macam tu je kan. Allahu Akbar tuan-tuan kan. Pengajaran untuk diri saya juga kan tuan-tuan. 1 daripada 24 jam. 1 jam daripada 24 jam. Itulah amal yang kita nak tunjuk dekat Allah. Ya Allah, inilah amal yang aku. Inilah aku ada. Tiket aku ada untuk masuk syurga. Allahu Akbar. Kan? Tiket kita nak masuk syurga. 1 jam daripada 24 jam. Yang lain habis. Layakkah kita? Tak layak kan? Tak layak kita kan? Sebab tu jangan sampai kita terpengaruh dengan bisikan syaitan dengan banyak beristirahat. Fikirlah tentang hisap kita di akhirat nanti. Kan? Nak hisap kita. Tengok sedekah kita banyak, kita buat sedekah. Cuba tengok, hitung-hitung ya Allah. Sehingga hari ni tuan-tuan puan-puan, banyak mana sedekah yang kita bagi? Cuba hitung, fikir. Dah sampai dah 1,000, sampai 2,000, sampai 3,000, sampai dah 5,000. Kalau kita boleh sedekah 50,000, 60,000, oh, Alhamdulillah kan. Ada tak kita sedekah banyak itu tuan-tuan kan. Tengok, oh sedekah aku baru RM100, contoh kan. Tapi tuan-tuan puan-puan insyaAllah kan sedekah banyak. Lepas tu tengok lagi apa lagi amal yang kita buat. Apa lagi yang kita buat, amal baik yang kita buat. Kan. Kita tolong bantu bina pondok ke, masjid ke, yang kita masuk dalam tabung masjid ni. Banyak mana dah kita masuk dalam tabung masjid? Tengok ya Allah, berapa banyak dah aku masuk dalam tabung masjid kan. Ni nak kira ni, memang kita tahu pahala kita dapat ke tak kan. Tapi amal baik yang kita buat, kita boleh hitung supaya kita sedar diri. Tak banyak sedekah yang kita buat, tak banyak amalan-amalan sunat yang kita lakukan kan. Belum tentu lagi amalan fardu kita Allah terima kan. Beratnya hisab di hari akhirat nanti kan. Allahu Akbar kan. Jadi kalau kita ingat hisab, beratnya hisab, maka kita tidak akan ada istirahat. Sebab tu anak Imam Abu Hanifah, dia tanya Imam Abu Hanifah, wahai ayahanda, bilakah masa kita boleh berehat? Bilakah masa kita boleh berehat? Kan, anak Imam Abu Hanifah tanya, bilakah masa kita boleh berehat? Kata Imam Abu Hanifah, apabila kaki kita mula melangkah ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setakat tu dulu tuan-tuan puan-puan rahmati Allah, sedikit perkongsian untuk kita penuhi jiwa kita dengan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kitab ni Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi orang yang lalai. Moga-moga Allah membuka hati kita semua, termasuk hati saya, hati tuan-tuan puan-puan, supaya Allah jadikan kita hamba Allah, hamba yang soleh. Di mana kita boleh berehat? Sebagaimana kata Imam Abu Hanifah, bila kaki kita mula melangkah ke dalam syurga Allah kan. Jadi setakat tu dulu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inna ala zikrika. Ya Allah, Tuhan kami, bantulah kami, tolonglah kami dalam mengingatimu ya Allah. Wa syukrika. Ya Allah, Tuhan kami, bantulah kami, tolonglah kami dalam syukuri segala nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami ya Allah. Wa husni ibadatik. Ya Allah, Tuhan kami, bantulah kami, tolonglah kami dalam memperingatimu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, Tuhan kami, berilah kebaikan hidup kami di dunia ini ya Allah.
wa fil akhirati hasanah, dan berilah kebaikan hidup kami di akhirat nanti ya Allah. Allahumma taqabbal minna du'a wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.